Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini kita akan buat sedikit sharing tentang macam manakah jalan penyelesaian kepada mereka yang nak menghilangkan masalah perut buncit mereka. Saya faham rasa bila seseorang tu mempunyai masalah perut buncit ni, dia ada satu perasaan yang macam kurang selesa sikit, especially bila nak berjalan, bila nak duduk. Macam kadang-kadang bila pakai baju kemeja tu, mereka akan rasakan juga macam mereka punya baju tu senang terputus butang. So that's why apa yang saya nak share pada hari ini adalah bukan setakat jalan penyelesaian, tapi mereka-mereka macam mana mereka ni berjaya turunkan berat badan, macam mana mereka ni berjaya jadikan diri mereka ni jauh lebih slim berbanding dengan diri mereka sebelum ni. So apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni dan juga mereka yang berada dalam kita punya Telegram channel. Nak kurus siap cepat? So kepada mereka yang baru join, untuk pengetahuan kita sedang membuat Facebook Live serentak dengan Serentak dengan kita punya Telegram channel voice chat juga. Saya rasa macam saya nak menggunakan semua platform yang kita ada. Supaya bila kita menggunakan semua platform yang kita ada, insyaAllah kita akan dapat reach to more people. Jadi itulah sebenarnya purpose kenapa kita buat apa yang kita buat sekarang ni. Sebab kita nak membantu lebih ramai lagi orang berjaya turunkan berat badan tanpa produk dalam masa yang singkat. So apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Saya doakan semua sihat dan berjaya. Okey, yang pertama sekali sebenarnya kita kena faham konsep perut buncit ni. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh ke komen dah ready sikit. So ramai orang bila mereka mempunyai masalah berat badan, bila mereka mempunyai masalah bentuk badan, mereka akan perasan antara tempat yang mereka paling risau sekali adalah bahagian perut. Setuju tak? Waalaikumsalam Kak Ayung, apa khabar? Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okey, so bila kita faham tentang konsep ini, kita akan perasan sebenarnya saya nak ni kejap. Right, so Zas. Okey, bila kita perasan seseorang itu bila dia ada masalah berat badan, kadang-kadang mereka akan perasan yang perut mereka semakin membesar. Waalaikumsalam Puan Alisha Sofia, apa khabar? Dan benda ni sebenarnya merisaukan. Satu medical approach, medical punya perspektif, kat situ ada dia satu benda yang agak merisaukan. Terutamanya bila seseorang itu mempunyai masalah berat badan dan juga mempunyai perut yang buncit. Apa yang berlaku kepada diri mereka? Mereka senang jatuh sakit. Ia juga dikaitkan juga dengan masalah diabetes type 2, diabetes mellitus. Apa khabar? Waalaikumsalam Puan Samsuryawati, terima kasih sebabkan masih lagi committed untuk tag mereka yang bakal dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Sekejap, saya nak tanya, dengar tak suara saya? Jelas tak suara saya? Boleh tak komen kalau jelas? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya jelas? Dan please juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita tengah buat bersama-sama sekarang ni. Sebelum saya nak bagi tahu cara penyelesaian, boleh tak saya nak bagi satu story sikit? Boleh tak saya nak bagi, hari ni saya nak bagi beberapa story lah kalau boleh kan? Siapa kat sini dah ready? Waalaikumsalam Puan Sal Fauzi, apa khabar? Clear, Alhamdulillah. So saya nak share sikit satu story. Saya nak share beberapa story lah. Ini adalah story yang pertama yang saya akan share pada malam ini. Supaya apa? Supaya kita akan faham sebenarnya ada orang yang ada masalah berat badan dan dia tak tahu macam mana cara nak selesaikan disebabkan mereka tak tahu cara mereka nak selesaikan masalah ini. Banyak benda buruk yang berlaku kepada diri mereka. Siapa kat sini dah ready untuk mendengar satu cerita? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share juga Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, saya nak cerita sikit satu story daripada salah seorang daripada bekas student kita. Okey, bekas student kita, nama dia adalah Puan Sarina. Puan Sarina, saya nak tunjuk gambar dia dulu sebelum saya nak buka cerita pasal dia. Boleh tak?
Saya nak tunjuk gambar dia. Mana pula Puan Sarina ni? Ni Puan Sarina, dia mempunyai masalah berat badan macam ni dulu. Okey, kita boleh nampak berat badan dia agak besar, agak lebar semua. Dan ketinggian dia tak tinggi mana pun. Dia below 150 cm. Siapa kat sini yang mempunyai ketinggian 150 cm kan? Dan mempunyai berat badan dalam 100 kilo, ini dah dianya. So kita boleh rasa kalau katakan seorang itu mempunyai ketinggian yang 150 cm, berat pula 105 kilo. 105 kilo berat badan dan ketinggian dia tak berapa tinggi sangat. Pastinya memang kewajipan untuk orang yang macam tu akan ada masalah seperti sakit-sakit sendi, sakit lutut. Jangan cakap lah nak bergerak, turun naik tangga pun memang termengah-mengah dan sebagainya. Waalaikumsalam Kak Ami, apa khabar? Boleh tak saya nak share sikit pasal dia? Pasal Puan Sarina ni. Puan Sarina ni pada hujung bulan 3 tahun lepas. Siapa sini dah ready untuk saya share? Boleh tak komen dah ready? Kang tak ready, Kang tiba Kang ulang balik boleh? Ulang balik boleh, tapi dia punya feeling tu dah tak berapa nak ada. Dia punya penyampaian tu dah tak sama dah macam kalau katakan saya bagi sekarang. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit kalau dah ready? Right? Dah ready? Okay, terima kasih Puan Samsuryawati yang keep on tagging. Alhamdulillah, itu yang kita nak sebenarnya daripada mereka yang dah dapat rasakan keberkesanan bila follow cara kita. Thank you Puan Samsuryawati. Personally saya cakap thank you. Alright, dah ready. Puan Alisha Sofia kata dah ready. Okay, pada hujung bulan 3 tahun lepas. Hujung bulan 3 tahun lepas kalau tak salah saya. Puan Sarina ni tiba-tiba collapse. Tiba-tiba dikejarkan ke hospital dekat Penang masa tu. Saya tak ingat hospital mana dia ada cerita kat saya, tapi hospital kat Penang dia dimasukkan ke ward kecemasan, ICU kecemasan Okey, bukannya masuk hospital sebab ada bisul ke, bukan. Ini masuk hospital disebabkan dia masuk ICU, dia collapse. Collapse sebab apa? Bila dia check dia punya tekanan darah, punyalah terkejut. Sebenarnya tekanan darah dia dah sampai 180 bacaan atas, bacaan bawah dia 110 macam tu. Dan dia punya bacaan kencing manis tu dalam belas, 15, 16 macam tu. Tinggi gila. So doktor tak boleh buat apa-apa. Dia memang dimasukkan ke hospital dan direhatkan selama beberapa hari. Masa tu sebulan lebih lagi. Dalam masa 2 minggu lagi atau 2-3 minggu lagi PKP dan ada lockdown. Nasib baik sebenarnya dia masuk pada hujung bulan 3 tu dah ada lockdown lah kan. Waalaikumsalam, selamat pagi Puan Yanega. Dan apa yang berlaku kepada diri dia, berat badan dia masa tu adalah 108 kilo. Dia beritahu kat saya 108 kilo, dia punya bacaan tekanan darah dia atas 180, bacaan bawah dia 110, bacaan kencing manis dia 16/18 macam tu. Macam tu ni bacaan. Siapa kat sini boleh tak komen? Siapa kat sini yang kenal mereka yang mempunyai masalah tekanan darah? Boleh tak komen kenal? Boleh tak komen kenal sikit? Sebab saya nak tahu kokot lah kalau katakan kita pernah merasakan ataupun kita pernah lihat macam mana keadaan mereka yang mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi gila. Siapa sini yang kenal mereka yang mempunyai masalah tekanan darah? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kenal? Puan Alisha Sofia kata kenal. Okey, baik. So yang kenal biasanya mereka akan perasan dia akan rasa macam ting-tong sikit. Betul tak? Dia macam nak pitap-pitap sikit, macam huyung hayang sikit. Dia cerita kat saya, dia tak pernah rasa macam tu sekali. Dia punya keadaan, kepala dia berpinah-pinah. Mata dia terus kabur terus, dia tak nampak apa. Nasib baik masa tu dia bukan sedang driving. Tapi masa tu dia dengar orang bercakap bisik-bisik dengan dia seolah-olah macam dia nak meninggal. Orang siap ajar dia mengucap. So terdengar bisikan-bisikan macam mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So dia belum ready lagi. Dia belum ready lagi nak pergi. Dia belum ready lagi nak ditarik nyawa. Belum ready lagi. Dia rasa dia boleh hidup lama, tapi keadaan macam tu dia mempersoalkan adakah dia akan pergi pada hari itu. Dia cerita kat saya masa tu. Dan apa yang berlaku kepada diri dia selepas dia sedar daripada keadaan dia collapse tu, dia terus dapat jumpa doktor. Doktor nasihatkan satu je benda. Siapa nak tahu apakah nasihat dia? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? So
Benda ni penting untuk kita semua, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah berat badan dan juga mempunyai masalah penyakit-penyakit yang tertentu yang dia tak tahu macam mana nak selesaikan. Boleh tak komen nak tahu, boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin nak tahu. Doktor boleh tolong turun turunkan berat badan, itu je cara dia. Tapi dia tak tahu nak buat macam mana. Dia memang tak tahu nak buat macam mana. Dia memang confused, tak tahu nak mula dekat mana. Dia memang tak tahu nak mula kat mana, tak tahu nak buat kat mana lah. Yang penting sekali, dia memang tak tahu mana nak buat. Dia punya konsep dia tak tahu. Dan bila dia tak tahu, itulah yang menjadikan dia macam tak mula-mula lagi. Okay, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Saya nak tanya sikit, internet connection saya okey ke tak? Kalau okey, boleh tak komen okey? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okay, apa saya nak share pada hari ini adalah satu benda yang akan banyak memberi impact positif kepada ramai orang. So, yang berlaku kepada Puan Sarina ni, selepas doktor suggest dia turunkan berat badan, Alhamdulillah, mungkinlah kot. Satu benda saya percaya, bila kita ada satu kehendak, okay, bila kita ada satu kehendak, Allah akan permudahkan kita punya urusan. Setuju tak? That's why kita ada kait, kita ada satu pepatah dia bagi tahu. Pepatah dia cakap apa? Pepatah dia cakap, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan juga itulah sebenarnya saya nak sampaikan kat sini, Allah mengikuti kepada sangkaan hamba dia. Dan bila dia rasa macam, aku kena turunkan berat badan, aku kena jumpa someone yang boleh guide aku. Kebetulan, dia terjumpa Facebook live saya yang cakap pasal nak turunkan berat badan tanpa produk. Dia pernah gunakan cara turunkan berat badan tanpa produk, dia pernah, tetapi kesan dia tak membanggakan. Berat badan dia meningkat mendadak-dadak. Semula dia rasa bengang gila, duit dia dah habis banyak dah kepada produk kurus yang dia belikan, yang dia beli. Lepas tu berat badan dia tak turun-turun juga, dia dapat pula tekanan darah tinggi. So dia bengang lagi kat situ. So kebetulan dia jumpa saya, dia bercakap dengan saya macam mana cara nak turunkan berat badan. So saya bagi guidelines macam mana flow, step by step. So saya cadangkan dia mulakan dulu dengan meal plan. So bila dia mulakan dulu dengan meal plan, dia dapatkan meal plan, dia follow betul-betul. Dia berada dalam kita punya group coaching, dia berada juga dalam kita punya one-on-one coaching. Siapa sini nak tahu macam mana progress dia sebulan selepas dia follow cara kita? Siapa nak tengok? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Nak tahu tak? Siapa nak tahu tentang apa yang berlaku kepada Puan Sarina ni? Yang best sekali, bila Puan Sarina berjaya turunkan berat badan, dia bukan setakat dapat turunkan berat badan saja, daripada badan dia macam ni kepada badan dia macam ni, dan dia berjaya turunkan sampai 15 kilo bersama dengan kita. Okey, tekanan darah dia jadi normal daripada 180 bacaan atas, 110 bacaan bawah, dan kemudian dia punya tekanan darah selepas follow cara kita 110 bacaan atas, bacaan bawah dia dah 80 macam tu, 70 something macam tu. Sesuai dengan ketinggian dia. Itu nombor satu. Nombor dua, bacaan kencing manis dia jadi hampir normal. Daripada bacaan 16 ke 18, dia turun kepada berapa? Dia turun kepada 7, 8 macam tu kalau tak salah. Saya dah lupa. Tapi 6, 7, 8 macam tu lah. Hampir normal juga. Dan itu semua berdasarkan kesan daripada pemilihan makanan yang mengikuti kepada keadaan kesihatan dia. Dan juga of course kepada dia punya keperluan tenaga. Memang badan dia memang terpaksa mengecil. Kita boleh nampak sendiri macam mana cara dia senyum. Macam dia senyum kepada orang yang mengejek dia ataupun yang pernah mengata dia dulu. Nampak tak senyuman dia berbeza sikit kan? Macam bak kata orang putih, nama dia smirking. S-M-I-R-K-I-N-G. Smirking. Gitu kan? So that's why penting sekali untuk kita faham, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena follow meal plan yang betul. Now saya nak bagi tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah perut buncit. Siapa kat sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya faham terlalu ramai orang di kalangan kita yang ada masalah berat badan. Terlalu ramai orang yang kita kenal pun mempunyai masalah berat badan juga. Apa saya nak minta dekat sini, salah satu cara macam mana kita boleh mempermudahkan kita untuk turunkan berat badan. Siapa sini nak tahu? Okay, saya yakin semua kat sini cuba nak turunkan berat badan kan? Semua kat sini cuba nak dapatkan bentuk badan dan berat badan yang diinginkan.
Setuju tak apa saya cakap? Kalau ya boleh tak komen ya. Kalau katakan tak boleh tak komen tak. Saya tak nak turunkan berat badan. Berat badan saya dah 38 kilo dah. Nak turun apa lagi? Apa lagi saya tinggal? Nanti tinggal tulang sahaja. Macam mana? Kan kalau katakan berat badan memang dah 40 kilo ke 30 kilo ke. Janganlah gedik-gedik nak turunkan berat badan. Itu namanya dah underweight. Kena tambahkan lagi berat badan. Okay. So, penyakit lain pula mungkin datang. So, apa yang saya nak share pada hari ini adalah beberapa cara macam mana kita boleh menyelesaikan masalah perut buncit kita. So, sebelum kita nak pergi lebih jauh, please tekan butang share. Share kepada beberapa tempat, 5 ke 10 tempat kalau boleh. Kita nak lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing kita. Kita tak nak ada story seperti Puan Sarina tadi yang berlaku kepada mereka yang tak join Facebook Live kita ni. So, yang mereka dah join Facebook Live ni, hasil daripada you all tekan button share sahaja, at least kita dah memberi manfaat kepada ramai orang. Kita percaya, saya yakin you all percaya juga, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada ramai orang. Itulah yang kita cuba nak buat sekarang ni. Puan Aisyah Abdullah, apa khabar? Hai Puan Lina Ramli, apa khabar? Sebelum tu saya nak tunjuk sikit satu gambar daripada nama dia Puan siapa? Puan Kak Zaliha. Bukan Kak Zaliha Yusof, tapi Kak Zal Alisha Sofia nama dia. Okey, Kak Zal macam ni bentuk badan dia dulu. Kira macam okey lah, tak adalah macam ada masalah berat badan kan kita nampak. Tapi Kak Zal mempunyai masalah certain penyakit tertentu. Okey, tapi lepas dah follow cara kita beberapa bulan selepas follow meal plan daripada kita, kebetulan pula masa tu dia dapat satu cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah, dia memenangi cabutan bertuah. Dapat apa? Dapat one-on-one coaching bersama dengan saya. Alhamdulillah, cerniha jadi dia. Saya kena zoomkan sikit. Kalau saya tengok gambar ni, kalau saya bagi tahu umur Kak Zal adalah 25 tahun, mesti ramai orang percaya. Ramai orang nak masuk meminang, tapi jangan gedik. Okey, Kak Zal, Puan Alisha Sofia dekat sini dah kahwin. Okey, hai apa khabar? Terima kasih kepada yang dah share. Alhamdulillah. So, itu adalah point saya pada hari ini. Orang yang buat dia dapat. Terima kasih Puan Nurul Fatihah yang dah share Facebook Live ni. Okey, now saya nak share ada beberapa cara macam mana kita boleh selesaikan masalah perut buncit. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, sampai saya nampak dia punya love tu macam penuh kat saya punya screen. Boleh tak? Okay, saya nak share ada 3 cara yang mudah. 3 cara mudah yang kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah perut buncit. Yang ini bila kita buat, insya-Allah kalau katakan kita tak dapat 6 pack sekalipun, saya yakin dalam masa sebulan kita punya perut tu akan dapat turun beberapa inci bergantung kepada situasi yang kita sedang alami pada ketika itu. Terima kasih yang bagi saya love, terima kasih yang komen nak tahu, terima kasih juga kepada yang dah tekan butang share. Cara yang pertama adalah please tolong jangan guna produk kurus langsung. Sebab produk kurus akan menyebabkan metabolisme seseorang itu semakin menurun. Mungkin metabolisme seseorang itu akan meningkat. Tetapi metabolisme dia akan semakin menurun bila stop guna produk tersebut. Mungkin ada yang dekat sini yang kenal mereka yang pernah guna produk kurus, once dah stop sahaja, berat badan mereka naik semula. Siapa yang kenal? Boleh tak komen kenal orang macam tu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita kenal mereka yang ada masalah macam tu? So, bila kita guna produk kurus kan, kita punya keadaan metabolisme kita akan drop. Kenapa boleh drop? Sebabkan kandungan air di dalam muscle kita pun akan drop, termasuk dengan muscle sekali pun akan drop. Dan kita belum tentu lagi sedang mencairkan lemak. Walaupun cakap dia tengah mencairkan lemak, tapi tak semestinya dia tengah cairkan lemak. Dia sebenarnya sedang push air keluar daripada badan kita. Bila kita guna produk kurus, benda yang selalu kita akan perasan adalah kita akan berpeluh dengan banyak. Kita akan kerap membuang air besar, kerap membuang kecil. Katanya untuk detox. Betul, kita kena buang najis. Tapi sebenarnya kadang-kadang najis tu belum cukup fully form lagi untuk dikeluarkan. Kadang-kadang kita akan perasan badan kita berpeluh kau-kau punya. Itulah kesan daripada hasil thermogenesis, daripada bahan-bahan thermogenic food yang diletakkan dalam produk kurus tersebut. Dan sebenarnya kita boleh create thermogenic food sendiri dengan apa yang ada dekat dapur sekarang. Kalau kita nak, kalau nak belajar dengan saya lah, kalau nak lah kan. Siapa sih nak belajar? Kalau katakan saya share kepada dia macam mana kita boleh buat produk kurus sendiri dekat rumah.
Saya pernah, tapi Alhamdulillah satu hari je terjumpa coach terus grab meal plan. Alhamdulillah Puan Alicia Sofia tak terlambat masa tu. Alhamdulillah lepas dah grab meal plan, hasil dia memberangsangkan kan. Puan Alicia Sofia, ni Puan Alicia Sofia, saya nak tunjuk gambar dia lagi sekali. Nampak tak perubahan bentuk badan Puan Alicia Sofia sebelum dan selepas? Macam nampak tak perubahan bentuk badan Puan Alicia Sofia? Right. So, itu adalah yang pertama. Cuba elakkan daripada menggunakan produk kurus. Kami kata nak belajar. Baik. Kalau katakan siapa nak belajar, sebenarnya nombor satu dekat dalam meal plan, dekat dalam Black Magic Mentoring, kita ada tunjuk satu video. Cara buat homemade detox dekat rumah. Homemade tu dekat rumah lah kan. Macam mana kita boleh buat homemade detox, insya-Allah itu akan menjadikan kita lebih senang untuk turunkan berat badan. Baik, okey, itulah yang pertama. Please jangan guna produk kurus. Dan kalau katakan tak guna produk kurus, macam mana pula cara nak turunkan berat badan? Yang ni saya nak share kepada semua. Cara yang kedua, macam mana kita boleh turunkan berat badan, macam mana kita boleh kempiskan perut. Saya nak share sikit kepada you all macam mana salah seorang daripada bekas student kita, bekas student kita yang berjaya turunkan berat badan dan menjadikan diri dia jauh lebih slim daripada sebelum ni. Siapa kasi dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak tunjuk sikit gambar. Mana kau? Right. Saya nak tunjuk satu gambar ni lagi. Saya nak share sikit cerita tentang salah seorang daripada bekas student kita sekarang ni. Siapa dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dah ready Okey, Alhamdulillah. Saya nak share sikit tentang salah seorang daripada bekas student kita juga. Nama dia adalah Captain Zack. Captain Zack pun sama. Dia ada masalah perut yang sangat gila buncit. Buncit gila, ya Rabbi ya Tuhan. Okey. Dia punya masalah bila dia pakai baju kemeja, dia button, boleh terputus button ni Line sangkut-sangkut. Okey. Line memang sangkut-sangkut ke sekarang ni ke Kak Mi ke apa? Kak Paulina Ramli seorang sahaja. Okey, saya nak cerita juga. Inilah Captain Zack sebelum dia follow cara kita. Berat badan dia 111 macam tu. 111 kilo macam tu berat badan dia. Okey, dia dah cuba setiap hari makan sikit, makan nasi tu macam-macam, tak makan langsung. Dia dah ubah diet dia kau-kau. Dia tak makan dinner. Kalau dinner tu dia makan steak. Macam Mak Saleh punya steak kan. Ada apa? Ada salad lah, ada daging semua kan. Dan dia sebenarnya masalah dia juga, dia bererobik bersama dengan wife dia. Lah. Okay, dia bererobik dengan berat badan 111 kilo. 111 kilo macam tu. 11 kilo, saya tengok berapa kilo. Okay. Dia ada sakit lutut. Nak melompat sakit. Pernah tergeliat kaki dia. Pernah masa dia tengah bererobik. Tiba-tiba letup. Bunyi lutut dia meletup. Kepuk macam tu kan. Punyalah dia sakit, dia menjerit, dia bagi tahu kepada saya, wife dia macam tak tahu nak buat macam mana, tak boleh nak angkat, tak boleh nak apa-apa sebabkan 100 lebih kilo macam tu. Dia terpaksa gunakan tongkat pergi ke kerja. Dah tongkat, macam mana nak bawa kereta kan? So dia naik Grab pula, hari yang kedua tu dia naik Grab. So maksud dia, bahaya kalau katakan pemilihan exercise yang salah bila mempunyai berat badan yang besar. So, apa yang berlaku kepada Captain Zack, dia terjumpa saya dalam Facebook Live juga dan kemudian dia terus dapatkan meal plan. So, dia terus dapatkan meal plan dan apa yang berlaku kepada dia, slow-slow berat badan dia mula turun. Berat badan dia mula turun dan benda paling utama sekali nak tahu tak apa? Siapa sih nak tahu apa yang berlaku yang pada Captain Zack ni? Pada asalnya, Captain Zack dia macam ni, okey? Dia memang bila nak pakai baju tu, baju dia cepat terputus. Blazer dia pun tak boleh nak kancing. Orang ada juga bercakap pasal dia belakang-belakang. Pernah juga waktu dia tengah run meeting ni. Tiba-tiba dia tertidur, berdengkur pula tu. Orang gelakkan dia, punyalah jatuh dia punya reputasi sebagai seorang kapten dekat tempat tu. Dia seorang kapten kat mana? Dekat Air Force ke? Dekat Subang tu, dekat Glen Mary tu. Kan? So, siapa yang tahulah kan dia punya Air Force tu. So, maksud saya dekat sini macam ni. Memang seseorang tu bila ada masalah berat badan, antara masalah mereka adalah masalah berdengkur. Sebabkan dia ada sleep apnea ataupun dia ada macam obstruction ketika bernafas. Silap-silap hari bulan boleh sesak nafas pada waktu tidur dan boleh meninggal. Orang sebelah tak tahu, dia tak bunyi apa-apa, sesedar macam boleh dah meninggal. So, sleep apnea. Siapa sini pernah dengar nama sleep apnea?
Boleh tak komen pernah dengar? Sleep apnea kepada mereka yang ada masalah berat badan, kadang-kadang dia akan ada satu obstruction, satu macam pernafasan dia terganggu sedikit. Dia bernafas dia kadang-kadang dia akan berdengkur. Tapi berdengkur tu dalam keadaan yang macam boleh diselamatkan lagi. Tapi yang tak boleh nak diselamatkan, tiba-tiba berdengkur tu dia punya macam something yang buat flapping tu, dia tak bergerak. Dia macam tertindih dengan lemak dekat bahagian leher tu, dia tekan sampai dia tak boleh nak bernafas. Dia hanya boleh bernafas kalau dia baring dekat tempat yang tinggi sikit supaya flow pernafasan dia tu tak mengganggu. Flow pernafasan dia tak terganggu lah maksud saya kan. Bahaya kan. So lepas dah dia pernah berlaku sekali sleep apnea, dia terus terdetik hati dia nak contact kita dan mulakan dulu dengan meal plan daripada kita. Alhamdulillah selepas follow cara kita, daripada macam ni Captain Zack terus jadi macam ni. Alhamdulillah setakat ni wife dia tak dengar dah dia bunyi berdengkur. Waktu dia tidur dia pun bagi tahu kat saya dia bersyukur sangat-sangat sebabkan dia dah berjaya turunkan 17.5 kilo. Saya ulang, 17.5 kilo sepanjang dia ikut program kita bermula daripada bulan 6 bulan 7 masa tu. Bulan 7, okey, walaupun lambat hampir setahun, tak sampai setahun, 10 bulan macam tu, dapat 17.5 kilo, tapi kita boleh nampak dia punya alhamdulillah dia punya bentuk badan dia berubah. Okey, kalau tak dia punya lengan dekat t-shirt tu macam tak ada space sebabkan lengan dia besar. Sekarang ni dia dah start pergi gym. Masa itulah sekarang gym dah tutup, tak tahu apa dia buat sekarang ni. Dia pergi gym, dia cuba dia cuba bina muscle dia, dia cuba senangkan dia punya penurunan pembakaran lemak dia. Itulah yang berlaku kepada Captain Zack selepas follow cara kita. Siapa sini dapat rasa macam satu cerita yang inspirational stories kat situ. Waalaikumsalam Puan Nurbidah Alan. Apa khabar? So maksud saya kat sini adalah kadang-kadang bila seseorang itu mempunyai masalah berat badan, dia akan ada juga masalah perut yang buncit. Dan perut yang buncit ni dikaitkan dengan macam-macam jenis penyakit. Tekanan darah tinggi contohnya. Kencing manis contohnya. Sleep apnea contohnya. Walaupun bunyi dia sleep apnea, bukannya macam bunyi dia macam benda yang bukan-bukan. Tetapi sebenarnya sleep apnea tu adalah punca ke macam mana ramai orang boleh meninggal pada waktu tidur. So kalau katakan kita ada suami, kalau katakan kita ada pasangan yang mungkin tidur berdengkur dan mempunyai masalah berat badan, memang kita kena tolong diorang ni. So that's why kita mulakan dulu dengan meal plan. Assalamualaikum Puan Nur Hayati. Saya nampak Puan Nur Hayati tapi dia tak komen. Dia asyik dia komen. Apa khabar Puan Nur Hayati? Sihat ke Puan Nur Hayati Yan? So itulah poin kita. Inspirasikan bagi mereka yang dah turunkan berat badan. So alhamdulillah bagi mereka yang nak turunkan berat badan. So maksud saya kalau katakan diorang ni boleh turunkan berat badan, mesti boleh. Siapa kat sini yang rasa macam teruja dan berminat nak tahu lebih lanjut macam manakah sebenarnya mereka ni boleh turunkan berat badan? Cara yang macam mana? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada berapa ramai tempat yang mungkin. Baik, saya nak teruskan lagi juga. Cara yang kedua, macam mana kita boleh selesaikan dengan masalah perut buncit ni? Cara dia adalah dengan cara follow meal plan. Obviously, Puan Sarina mulakan dulu dengan follow meal plan. Puan Alisha Sofia ataupun Kak Zal follow meal plan dulu. Siapa lagi? Captain Zack pun dia pun follow meal plan dulu. Diorang ni follow meal plan dulu. Alhamdulillah berat badan mereka turun. Dan bukan setakat meal plan je kita bagi. Bukan kita bagi meal plan touch and go. Tak, kita bagi meal plan dan kita bagi 30 hari support. 30 hari support kepada mereka yang ambil meal plan. Kenapa kita bagi support ni sebenarnya? Sebab kadang-kadang bila follow meal plan, kita dah dapat meal plan, mungkin kita rasa blur lagi. Macam mana nak follow meal plan ni? Macam mana cara nak faham follow meal plan ni? Macam mana cara nak memvariasikan meal plan ni? 3 soalan tu biasanya akan ditanya kepada saya macam mana. So that's why kita bagi 30 hari, bukan sehari, bukan 3 hari, bukan 7 hari, tapi 30 hari untuk mereka ni faham cara macam mana mereka ni boleh turunkan berat badan tanpa produk langsung. Haram seketul produk pun tak ada melainkan vitamin yang kita suggest kepada mereka kalau perlu. Kalau tak perlu memang saya tak suggest dia ambil vitamin langsung pun sebenar-benarnya. So poin saya dekat sini adalah apa? Okey, bila kita nak turunkan berat badan, kita kena memilih makanan yang betul. Setuju tak? Okey, siapa sini pernah dengar kalau kita nak turunkan berat badan 70% datangnya daripada makan yang betul. Setuju tak?
Siapa sini setuju? Siapa kat sini faham? Siapa kat sini pernah dapat suggestion daripada doktor? Puan ni kalau nak turunkan berat badan kan, Puan kena jaga makan. Puan jagalah makan. Siapa sini pernah dapat suggestion untuk jaga makan? Siapa sini pernah dapat apa tu? Suggestion bahasa Melayu apa? Cadangan daripada doktor. Puan kena jaga makan puan. Tapi masalah dia, kita tak tahu nak jaga makan macam mana. Kita tak tahu nak jaga makan macam mana nak jaga makan ni. Kita kena follow piramid makanan ke? Nak faham piramid tak faham. Kita tahu piramid ada dekat Egypt, dekat Mesir, tapi tak dekat Malaysia. Macam mana nak mulakan ni? So that's why dalam Bartek Fitness, kita mulakan dulu dengan meal plan. Kita memberikan meal plan kepada mereka dan juga support selama 30 hari. 30 hari ni kita akan bagi, pertama sekali mereka akan dapat, of course 30 hari tu macam dia punya macam mana cara untuk turunkan berat badan, of course lah. Dan yang keduanya juga kita akan bagi 4 kali weekly group coaching dan menjawab persoalan-persoalan yang mereka mungkin ada dalam proses mereka nak turunkan berat badan. Dan juga mereka akan faham lepas tu macam mana cara boleh memvariasikan makanan supaya proses berdiet mereka akan jadi lebih konsisten. So that's why ramai juga orang ada masalah apa tahu? Mereka tak dapat nak apa? Mereka tak dapat nak stay konsisten bila berdiet. Yelah, contoh macam diet tak makan nasi. Siapa sini pernah cuba diet tak makan nasi? Boleh tak komen? Saya pernah cuba diet tak makan nasi. Saya pernah cuba diet makan telur je. Saya pernah cuba diet makan salad je. Saya pernah diet tak makan apa-apa. Siapa sini pernah cuba diet macam tu? Boleh tak komen pernah? Puan Lina Ramli kata dietitian. Dietitian adalah orang yang boleh suggest kita juga meal plan mana yang sesuai. Pemakanan yang macam mana sesuai. Nutritionist pun yes juga. Tapi biasanya dietitian ni dia membantu mereka yang ada masalah, yang ada penyakit-penyakit tertentu. Macam nutritionist, dia prevent orang daripada dapat penyakit dengan meal plan yang diberikan. Saya punya cara, saya ada gabungan meal plan daripada dietitian dan meal plan daripada nutritionist. Saya gabungkan ke babum, campur pula. Alhamdulillah saya pun ada juga fitness coaching punya ilmu sikit, dan saya bantu senaman yang macam mana yang bersesuaian dengan mereka yang nak turunkan berat badan. So that's why ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan, pernah macam-macam. Dapat turunkan berat badan, badan jadi semakin slim. Okey, daripada triple XL turun kepada size M, daripada size double XL turun kepada size XS dalam masa yang sangat singkat. Bacaan tekanan darah, kencing manis, kolesterol semua jadi semakin normal dan sebagainya. Dengan follow meal plan kita sahaja dulu. Puan Farhidah kata pernah, tapi letih je dapat bila follow makan diet tak makan nasi. Kak Mi pernah, Puan Nis Abdullah pernah, siapa lagi? Puan ni sama pernah kan? So ramai yang pernah kan? So that's why bila kita punya jenis pemakanan yang kita susah nak follow, alamatnya adalah kita tak dapat nak konsisten bila berdiet. Setuju tak apa saya cakap? Setuju tak? Bila kita jenis jenis makanan yang tak sesuai dengan anak tekak kita. Anak tekak kita cakap tak nak, mak. Panggil kita mak pula, anak tekak. Dia panggil kita tak nak. Kita tak nak makan salmon. Saya tak makan nasi. Saya kena makan nasi. Saya hari-hari makan nasi. Tiba-tiba saya gedik. Saya tak makan nasi. Dah kenapa? So dia susah kan? Susah gila kalau katakan kita nak berdiet tak makan nasi. Kalau katakan kita dia makan nasi sejak kecil lagi. Tiba-tiba kena stop sebab nak kurus pasal tak. That's why sebenarnya salah cara tu. Setuju kan? Terima kasih kepada komen setuju. Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? That's why kita sediakan meal plan kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan, dan lepas dah follow cara kita, alhamdulillah berat badan akan mula turun sedikit demi sedikit dan tahap kesihatan akan jadi semakin baik sedikit demi sedikit. Saya nak share lagi story daripada salah seorang daripada bekas student kita juga. Bekas student kita ni pun mempunyai masalah berat badan juga. So jangan cakap lah. So that's why kita punya student kita ni, siapa nama? Nenek. Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak please share Facebook Live ni. Saya yakin ramai orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Boleh tak komen nak tengok? Cik Nak kata setuju. Siapa lagi?
Kak Yung kata setuju, Paulina Ramli kata setuju. Terima kasih kepada komen setuju. Terima kasih semua yang bagi saya love banyak-banyak, dan terima kasih lagi sekali kepada yang share Facebook Live ni. Please share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab apa yang saya nak share pada malam ini adalah sesuatu benda yang akan mengubah hidup kita dan mereka yang menonton Facebook Live ni secara keadaan yang lebih positif lagi. Okay, so that's why saya bukan nak promote apa-apa, saya just nak share kepada you all. Kalau kita ada masalah, kita cuba selesaikan masalah itu. Sebab ramai orang, saya perasan, bila mereka ada masalah berat badan, mereka tunggu sampai umur dia sampai dah 50-60 tahun, baru nak mulakan sesuatu. Walaupun sebenarnya ada je student kita yang umur 50 tahun, 60 tahun yang cuba meal plan dan berjaya turunkan berat badan. Tapi sebenarnya kalau katakan usia kita 30 tahun, 30-40 tahun macam tu kan, kita mulakan penurunan berat badan ataupun proses berdiet kita, benda tu akan berlaku dengan lebih cepat sikit berbanding bila usia kita semakin meningkat. Okey, saya nak share sikit story daripada salah seorang daripada bekas student kita juga, nama dia Puan Miss Liah. Puan Miss Liah, nak tahu tak cerita pasal dia? Dia tak ada kencing manis, dia tak ada darah tinggi, dia tak ada penyakit-penyakit yang macam tu, dia tak ada penyakit yang saya sebut pagi tadi, nama dia metabolic syndrome, tak ada. Tapi dia ada satu benda. Nak tahu tak penyakit dia apa? Siapa sih nak tahu? Penyakit dia mungkin kita pernah dengar, atau mungkin kita tak pernah dengar. Tapi kalau kita pernah dengar, bagus juga. Tak perlu saya nak explain banyak. Dia ada satu penyakit, nama dia autoimmune disease. Siapa pernah dengar penyakit autoimmune disease? Boleh tak komen pernah dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita pernah dengar penyakit namanya adalah autoimmune disease. So penting sekali kita kena faham dulu maksud penyakit tu apa. Autoimmune disease, biasanya kan badan kita ada immune system, okey? Badan kita ada immune system. Badan kita boleh melawan penyakit daripada badan kita. Boleh melawan penyakit ataupun jangkitan kuman daripada badan kita, daripada luar lah. Kan? Let's say kalau katakan kita luka, tiba-tiba pula ada kuman nak masuk. Kuman tu dibunuh dulu, kemudian dia tutup luka tu dengan dia punya cara lah. Itu namanya immune system kita. So maksud saya, autoimmune disease kita, immune badan kita kan, dia sangkakan apa sel yang dah ada dalam badan kita bukannya adalah satu threat ataupun satu benda yang berbahaya pada diri dia. Maksud saya, dia akan attack sendi, dia akan attack badan. Ada yang orang ada masalah SLE, ada orang yang ada masalah arthritis. Untuk Puan Miss Liah Ahmad, dia ada masalah arthritis. Arthritis ni adalah satu penyakit sendi yang bukan, yang lain macam sikit. Dia ada crystallize, dia macam ada satu benda kristal dekat bahagian sendi dia, terutamanya lutut dan tumit dan kat sendi-sendi jari ni kan, kaki dan tangan, menyebabkan dia tak boleh nak bergerak sangat kaki tangan dia. Kalau bergerak sakit, nak naik tangga sakit, menangis dia. Pernah saya buat one-on-one coaching dengan dia, kata dia menangis masa cerita dengan saya. Saya pula tak record sebab saya macam tak elok record masa tu kan. Menangis dia dekat saya sebab dia beritahu kat saya, coach, saya tak pernah rasa macam dah selesa bergerak dah selepas follow meal plan daripada coach. Itu apa yang dia cakap kepada saya, sebab lepas dah follow meal plan daripada Batak Fitness, kaki tangan dia dah kurang dah sakit. Dalam masa tak sampai sebulan pun, tak sampai 2 minggu pun, seminggu lebih je follow meal plan, betul-betul penyakit tu dah hilang. Kurang. Dan slowly berat badan dia turun. Dan nak tahu tak gambar terbaru di channel, lepas dah follow cara kita, macam ni badan dia dalam masa 2 bulan, 3 bulan macam tu, lepas dah follow cara kita. Alhamdulillah, itulah point kita. Point kita bukan setakat nak membantu mereka turunkan berat badan saja. Kita juga sedang membantu mereka yang ada penyakit-penyakit tertentu yang kita sedang ignore. Kita tak ambil kisah pun pasal penyakit tu. So that's why ramai orang masih lagi ada masalah penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan mereka punya tahap kesihatan terjejas, dan kita tak nak. Kalau boleh, kita tak nak berat badan kita naik, kita dapat penyakit dan pada waktu tu kita jatuh sakit dan meninggal. Entahlah, saya rasa macam kalau katakan saya meninggal disebabkan saya tak jaga saya punya kesihatan, di atas pemilihan cara saya tak jaga kesihatan saya berlaku tidak amanah kepada diri saya sendiri, dan saya rasa macam berdosa gila. Saya rasa lah kan, lain orang lain dia punya rasa, tapi saya rasa macam tu bagi saya kalau katakan saya masalah macam tu. So that's why kita kena keep on jaga.
Kita jaga kesihatan kita, itulah satu fardu. Fardu untuk diri kita, satu benda yang baik untuk diri kita lah kan. Dan kita juga diharamkan untuk kita diharamkan juga untuk apa? Untuk memudaratkan diri kita. Siapa sini faham? Kita diharamkan untuk memudaratkan diri kita. Kita tak boleh menyakiti menyakiti diri kita dengan memilih makanan-makanan yang akan menjadikan diri kita jatuh sakit. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak komen faham? Kalau faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham part yang ni. Setuju tu, sebab tu saya recommend kat kawan-kawan. Alhamdulillah mereka semakin sihat dan sihat. Alhamdulillah Puan Alisha Sofia. Okey. Faham Puan Haliza Abdullah pun faham, Puan Nis Abdullah pun faham. Alhamdulillah. So now cara yang ketiga. Cara yang pertama tadi apa? Kita cuba jangan turunkan berat badan ataupun cuba nak kurus dengan menggunakan produk, sebab cara tu memang tak membantu langsung. Cara yang kedua adalah apa? Ikut meal plan daripada kita. So kepada sesiapa dekat sini yang berminat nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen tu dan bercakap dengan Cik Nurul. Cik Nurul kita akan bantu macam mana nak explain tentang meal plan dan sebagainya. Saya nak baca komen sekejap. Betul coach, kalau dulu tangan saya kadang-kadang pandai kebas. Selama mengamalkan diet cara coach dan bersenam, Alhamdulillah tangan kebas dah tak ada lagi. Tahniah Puan Nurmidah Alan. Okey, so cara yang kedua tadi adalah follow meal plan. Siapa nak tahu cara yang ketiga? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sekiranya you rasa apa yang kita share ni bukan setakat dapat membantu diri kita sahaja, malah kita juga akan dapat membantu mereka yang ada masalah berat badan, mereka yang struggle dengan tahap kesihatan mereka. Kalau kita sayangkan sesama Islam, kita nak membantu mereka yang sedang struggle nak turunkan berat badan, dan kita tak nak mereka jatuh sakit dan terjumpa ajal sebelum waktunya. Kita sayangkan family kita, kita sayangkan keluarga kita, kita sayangkan sahabat-sahabat kita. Please share Facebook Live ni dekat dalam Facebook masing-masing. Sebab saya yakin benda ni akan membantu kita juga kalau kita pun nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Okay. Nak tak saya share satu benda sebelum saya nak masuk cara yang ketiga? Benda ni penting. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak? Dan boleh tak komen nak tahu rahsia macam mana sebahagian kecil student kita berjaya turunkan berat badan dan dia berjaya capai ke berat badan yang dia nak capai? Nak tahu tak? Salah satu cara dia adalah mereka faham konsep ni. Konsep apa? Konsep memberi manfaat. Kita ada satu konsep dalam Batak Fitness nama dia memberi manfaat. Okay? Memberi manfaat tu maksudnya macam ni. Okay? Bukannya kita yang ajar orang kurus. Mungkin kita pun belum kurus lagi. Mungkin kita pun sedang belajar lagi. Mungkin kita baru je kurus dan tak faham macam nak explain. Cara dia simple. Cara dia adalah dengan cara menyebarkan benda-benda yang positif dekat luar sana, especially melalui Facebook Live saya ke, kalau rasa Facebook Live saya memberi manfaat kepada ramai orang, dan juga pasang niat untuk kita dapat selesaikan masalah kita juga. Okey. Contoh konsep yang sama juga kita diajar, kalau kita ada certain masalah, kita bersedekah sebab Allah akan menyelesaikan masalah itu. Kan? So kita boleh faham benda tu. So that's why kita mungkin tak mampu nak bersedekah cara kurus tanpa produk. Mungkin kita tak ada lagi ilmu tu, atau mungkin kita dah ada tapi tak cukup lagi confident untuk share benda ni pada orang. Takut orang kecam. Kau pun gemuk lagi. Contoh. So tekan butang share je. Tekan butang share kepada 10 tempat, 20 tempat. Bukan saya nak dapat free marketing. Honestly tak. Tapi sebenarnya kita nak sebarkan cara ini kepada seramai mungkin orang. Of course, sekiranya you rasa apa yang kita share satu benda yang boleh memberi manfaat lah. Kalau rasa benda ni tak memberi manfaat, cara ni macam tak membantu pun sebenarnya, baik aku guna produk. So, kita pulang cara masing-masing. Yang paling penting sekali, kita ada niat nak bantu orang dan kita menzahirkan niat tu melalui action yang kita buat, iaitu dengan tekan butang share sahaja. Okey, terima kasih kepada Puan Nenengka yang dah share. Terima kasih juga kepada yang lain-lain yang dah tekan butang share. Now, saya nak share benda yang ketiga. Macam mana cara kita boleh selesaikan masalah perut buncit? Okey, ramai orang fikir bila mereka ada perut buncit, mereka akan buat senaman perut. Mereka akan buat sit up, mereka akan buat plank, mereka akan buat heel touch, mereka akan buat macam-macam lah. Tetapi sebenarnya kan bukan itu senaman yang paling efektif nak menyelesaikan masalah perut buncit. Siapa nak tahu apakah senaman yang sesuai, yang paling efektif
yang akan bantu kita menyelesaikan masalah perut buncit. Ada juga yang fikir bila mereka ada perut buncit, antara salah satu cara yang boleh dibuat adalah dengan cara berjoging. Sebenarnya berjoging ni membantu tapi tak efektif. Siapa sini nak tahu macam mana sebenarnya kita boleh selesaikan masalah perut buncit ni? Nama senaman itu adalah senaman apa? Bukan senaman Kegel. Kenapa? Bukan senaman tu. Nama adalah compound exercise. Compound exercise adalah satu senaman yang kita sedang menggunakan keseluruhan tubuh badan kita. Upper body dan lower body. Bahagian tubuh bahagian atas dan bahagian tubuh belah bawah. Maksudnya bahagian tubuh atas dan bawah ni, bila kita buat senaman benda tu, compound exercise nama dia, perut kita memang terpaksa kuat, memang terpaksa kempis, memang terpaksa dia flat masa tu. Kita akan perasan slow-slow ukur lilit pinggang kita akan jadi semakin kecil. Saya nak share sikit gambar Puan and Angle selepas follow cara kita, macam mana keadaan dia. Kita boleh tak komen Puan and Angle kalau katakan you don't mind, saya nak share sikit gambar Puan and Angle sekejap. Okey, Puan and Angle dia mempunyai masalah berat badan tapi taklah macam kritikal sangat, but still dia mengganggu confidence kita. Kadang-kadang kita akan rasa macam confidence kita macam terganggu sikit. Sebabkan apa? Sebabkan berat badan kita dan bentuk badan kita. Mungkin nampak bahagian atas nampak macam slim, mungkin nampak kaki nampak slim, tetapi perut nampak buncit sikit macam ada spare tire. So, itu yang berlaku juga kot saya nampak pada Puan and Angle. Nampak bahagian atas macam tak ada nampak macam ni sangat. Tapi lepas dah follow cara kita, Alhamdulillah jadi makin slim. Dan yang paling best sekali, siapa nak tahu apakah benda yang paling best sekali yang berlaku kepada Puan and Angle? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu tentang Puan and Angle punya story. Story dan cara dia. Macam mana dia boleh dapat kempiskan perut dia daripada dulunya saya benci 32. Sekarang 31. Senang-senang dia dah masuk longgar. Itu bulan Februari punya cerita. Bulan Februari. Puan and Angle punya seluar jadi macam mana? Macam ni lah. Longgar di bahagian depan, longgar di bahagian belakang. Macam banyak gila space lagi. Inilah gambar Puan and Angle lah. Terima kasih Puan and Angle sebabkan share gambar ni. Terima kasih juga kepada yang pernah share gambar-gambar semua. Saya tak dapat nak tunjuk semua gambar. Tapi point dia di sini adalah compound exercise adalah lebih efektif bila kita cuba nak turunkan berat badan dan jadikan diri kita mempunyai perut yang flat. Siapa sini faham? Siapa sini pernah dengar compound exercise? Boleh tak komen pernah dengar compound exercise? Siapa sini nak tahu macam manakah compound exercise ni boleh bantu dan nak tahu compound exercise nak buat macam mana? Siapa kat sini pernah ada soalan macam tu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen nak tahu? Kalau katakan nak tahu tentang macam mana cara kita boleh buat compound exercise ni, cara dia simple. Join kita punya Facebook Live. Kita akan tunjuk beberapa senaman-senaman mudah yang kita boleh buat dekat rumah je. Contoh dia, saya tak boleh tunjuk dekat sini. Tapi kalau nak, insyaAllah besok pagi saya buat exercise untuk menyelesaikan masalah perut buncit. Hari ni kita just share dia punya macam cara-cara secara teori saja. Of course, makanan saya tak boleh tunjuk sebabkan makanan ni dia perlu makan daripada pagi sampai ke malam. Dan itu kena jadi kita punya gaya hidup baru. So, kepada sesiapa yang mungkin berminat nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah, kita akan bantu. Tetapi kalau katakan nak tahu pasal senaman pun boleh join juga. Besok kita akan buat senaman. Nama senaman tu, senaman Kegel. Senaman Kegel lagi, bukan. Senaman compound. Saya akan tunjuk besok melalui kita punya apa? Melalui kita punya Facebook Live esok jam 9 pagi. So, kepada sesiapa yang berkesempatan besok pagi kita akan buat senaman tu. So kalau katakan berminat boleh like Facebook page IK, set jam 9 pagi kita akan tunjukkan senaman tersebut. Siapa sini yang nak join senaman esok? Boleh tak komen nak join? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak join senaman yang kita akan buat besok pagi jam 9 pagi lah. 9 pagi kita akan share macam mana caranya untuk kita boleh menyelesaikan masalah perut buncit kita melalui apa? Masalah perut buncit kita melalui senaman yang betul yang kita namakan dia sebagai senaman compound exercise. So, terima kasih kepada Puan Nis Abdullah, Puan Alicia Sofia yang komen nak join. InsyaAllah jumpa saya esok. Puan Lina Ramli pun nak join. Okey, Alhamdulillah.
Last but not least kan, so siapa sini yang nampak gambar-gambar tadi? Siapa tadi? Puan Zaliha Yusof, Puan Lina Ramli, siapa tadi? Puan Kak Mi, Puan Nis Abdullah, Cik Na Cik Na nak join besok kita exercise, so jumpa saya esok. Siapa sini yang nampak gambar-gambar tadi? Saya nak tunjuk lagi gambar terakhir. Mungkin kita akan dapat sedikit semangat yang hilang yang kalau hilang lah, yang macam mana mungkin kita rasa macam aku ni memang dah tak ada harapan nak kurus dah ni, tak boleh kurus dah. Siapa sini yang mungkin ada rasa, sorry tak dapat ikut, saya ada ibadah pukul 9 pagi start. Okay, saya faham Puan Anagis, okay. Kita pun boleh je tengok kita punya senaman tu secara recording. Nampak teruja kan. Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya, nama dia Kak Asmah. Okay, Kak Asmah ni berusia 52 tahun, saiz baju triple XL. Okay, dia mempunyai masalah kurang keyakinan diri yang kau punya kurang keyakinan diri. Dia segan nak jumpa orang sekeliling, segan gila. Tapi lepas dah follow meal plan daripada kita, dia nampak perubahan yang sangat gila ketara dalam masa 2 bulan sahaja. Daripada triple XL boleh turun kepada saiz M tanpa produk, hanya dengan follow meal plan, hanya dengan follow beberapa jenis senaman. Alhamdulillah, kita boleh nampak perubahan muka dia. Senyuman dia memang totally different gila. Kita nampak senyuman yang gambar ni macam senyuman puas hati. Alhamdulillah, bersyukur lepas dah buat macam-macam cara, akhirnya kali ni berjaya juga untuk dia turunkan berat badan. Okey, kalau katakan Kak Asmah boleh, katakan Kak Zal boleh, Puan Angle boleh, dan gambar-gambar yang lain, Puan Sarina dengan juga Captain Zack boleh turunkan berat badan tanpa produk. Saya yakin yang belum lagi cuba meal plan daripada kita, ataupun yang mungkin dah cuba meal plan tapi tak follow betul-betul, korang pun mesti boleh juga turunkan berat badan kalau jumpa meal plan yang bersesuaian. Kalau nak tahu meal plan daripada kita macam mana cara boleh bantu you all, boleh klik dekat pin komen, saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah kita akan bantu macam mana untuk kita dapat selesaikan masalah berat badan kita dengan cara yang mudah tanpa produk. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi besok pagi jam 9, set masa, set jam. Kita akan buat senaman dekat bawah. Kalau tak hujan lah Kalau hujan, minta maaf, saya kena beritahu awal. Kalau hujan, saya tak dapat nak buat live lah. Sebabkan tak ada kawasan gym yang tertutup untuk saya buat senaman. So, kita jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih sebabkan share. Terima kasih sebabkan like dan komen Facebook Live ni. Kita jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.